Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi dengan cikgu Bahasa Melayu tahun 1 Unit 14 milik kita. Tajuk pada hari ini adalah Pondok Malaysia. Murid-murid sekalian, okey. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 3.3.2 mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek iaitu 2. Tanda baca. Objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran murid akan dapat, iaitu yang pertama, membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, meneliti kesalahan tanda baca dan membetulkannya. Okey, murid sekalian, murid-murid diminta mendengar petikan yang dibaca oleh guru di dalam buku teks muka surat 85. Murid-murid boleh buka buku teks jilid 1 tahun 1 Bahasa Melayu pada muka surat 85. Okey, tajuk kita hari ini adalah Pondok Malaysia. Nampak Pondok Malaysia ni adalah satu pondok ataupun dangau. Kalau bahasa Lenggong ni adalah dangau. Bahasa biasanya ialah pondok. Mari kita baca bersama-sama. Ada pondok di halaman rumah Jago. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jago, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Bapak sekalian, ini adalah warna hitam ni tiada kesalahan apa-apa, iaitu tanda baca. Yang berwarna biru ini ada kesalahan tanda baca. Okey, orang sekalian. Mari kita lihat dahulu apa maksud tanda baca. Ini salah, bukan tanda bawah. Tanda baca dan contoh-contohnya. Iaitu, tanda baca ialah simbol ataupun tanda yang digunakan untuk memberikan isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Iaitu diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Okey, mari kita lihat dahulu apa maksud tanda baca dan contoh-contohnya. Antara tanda baca utama ialah yang pertama, tanda noktah ataupun tanda titik. Tanda noktah macam ni ya, murid-murid sekalian, dia hanya titik sahaja. Ini dalam kurungan ni. Bukan kurungan ni tau. Ni titik ini sahaja. Yang keduanya, tanda koma. Tanda koma ni ada ekor sikit. Titik dia ada ekor sikit. Yang ketiganya, tanda tanya ataupun tanda soal. Dia ada tanda soal. Ini adalah tanda soal. Yang seterusnya nombor 4, tanda seruan. Ini orang panggilnya istilah tanda seru. Ini adalah tanda seru ya murid sekalian. Okey, yang seterusnya tanda sempang. Tanda sempang ni iaitu macam ni. Contoh-contohnya. Ini. Dia berganda-ganda lah. Dia ayat yang berganda. Now, seterusnya nombor 6, huruf besar dan huruf kecil. Nombor 7, pembuka dan penutup kata. Ini dia tanda titik ada 2. Lepas tu dia ada ekor. Dua ada ekor. Ini adalah tanda pembuka dan penutup kata. Okey, murid sekalian. Mari kita kenal pasti kesalahan tanda baca di dalam petikan. Okey, mari kita baca bersama-sama. Ada pondok di halaman rumah Jago. Nama pondok itu Pondok Malaysia.
Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Hari kebangsaan hampir tiba. Ini warna biru ni adalah tanda baca yang tak ada yang betul. Maknanya ada yang salah. Mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Bagus idea mereka ni. Okey, aktiviti hari ini adalah mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Ini cikgu dah gariskan. Inilah tanda-tanda yang salah. Nampak? Di situ tidak ada tanda noktah ataupun tanda titik. Dan di sini dia tiada tanda seru. Dan di sini pun dia tiada tanda titik. Dan kita tengok seterusnya yang cikgu betulkan. Okey, ini adalah cikgu dah betulkan. Asalnya adalah mereka menghias pondok itu. Tanda titik dan huruf besar selepas tanda titik. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah. Ada di tanda seru tau. Merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Nampak? Kalau berhenti, kena ada tanda noktah. Selepas tanda noktah, selepasnya adalah huruf yang bertanda apa? Huruf besar. Ini mana nak panah ni? Sebelum ini, kita tengok. Ini adalah huruf kecil. So, cikgu dah betulkan huruf besar. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Lihat petikan di atas ya. Nampak? Cikgu dah betulkan dah sikit-sikit. Ada 4 kesalahan di sini. 1, 2, 3 dan 4. Okey, seterusnya. Murid diminta membuat latihan penggayaan di dalam buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 10. Okey. Aktiviti ketiga. A. Salin ayat dengan tanda baca yang betul. Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Titik ataupun koma. Titik ataupun tanda koma. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Titik ataupun koma. Murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin. Titik ataupun koma. Bendera dan keratan majalah. Titik ataupun koma. Mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Titik ataupun koma. Titik ataupun koma. Setelah dihias, titik ataupun koma, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Titik ataupun koma. Murid-murid boleh buat di dalam buku aktiviti jilid 2 tahun 1 Bahasa Melayu pada halaman 10. Sudah selesai membuat jawapan ataupun latihan di dalam buku aktiviti ini. Murid-murid boleh snap gambar dan hantar kepada cikgu melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okey murid, apa-apa pertanyaan boleh tanya kepada cikgu. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.